Faham? Kita tengok itu dia punya matan. Istilah kita panggil matan. Matan lah istilah ni. Faham tak? Ada yang boleh faham, ada yang macam tak faham tak? Kita akan kaji berburu di padang datar. Padang datar, dataran, buru. Dapat rusa. Dapat kaki dia berbelang. Soalan, siapa rusa? Ada belang tak kat kaki dia? Tak ada. Tak faham lah. Perlu syarahan ni. Saya nak syarah ni. Nak syarah ni. Dipersoalkan. Orang buru dalam hutan, bukan buru kat padang yang datar. Padang tak nak buru macam mana dia nampak kita dia lari. Dalam hutan boleh menyorok-nyorok. Tu tempat buru. Di padang orang tak panggil buru. Makan tak boleh buru pun. Saya rasa dah pelik dah. Perlukan syarahan. Matan ni perlukan syarahan. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Berburu di padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Maksud dia, tak patut buru kat situ. Buru pergi masuk hutan. Satu. Tapi sebab dia buru juga, dia dapat belalang. Itulah rusa berbelang kaki. Penting tak? Syarah. Kalau tak ada syarah, bertukar hukum. Pentingnya. Kenapa pula dia kata rusa berbelang kaki? Sebab buru tak kena tempat. Bila buru tak kena tempat, dapat tu dapat. Dapat apa? Alahai, nak makan pun tak lalu. Dapat apa? Dia tak sebut macam seolah-olah macam peli. Dah lah kau pergi buru tak kena tempat. Pelian dia apa? Dapat rusa belang kaki. Hebat. Dapat belalang aja. Memang lah. Habis nak dapat yang kijang sang kancil apa? Mana? Masuk hutan lah. Buat apa duduk kat sini? Berguru ke palang ajar. Bagai bunga kembang tak jadi. Tapi dia malah ngaji malas. Guru ajar mereka main lah, bersemangat. Tapi anak murid macam tak mau, nak tak nak. Bagai bunga jadi bukan jadi, kembang tak jadi. Tak laku lah, tak boleh jual lah. Tak boleh jual. Saya nak cerita apa ni? Cerita sebab tu perlunya syarahan. Jika tak, tanpa syarahan, matan tu salah faham. Boleh salah faham. Yang dikatakan nak dimaksudkan dengan belalang, tak, dia sebut rusa. Kalau kita luruh bendul, kita akan rasa dapat rusa. Maka salah lah. Penting tak syarahan? Penting syarah. Lepas, kalau hasyiah ni dia detailkan lagi. Pantun adalah satu, apa dia panggil, ungkapan yang diungkapkan oleh orang Melayu pada zaman padahal matan mana dia cerita pasal tu, pada zaman sekian. Selain daripada pantun, ada yang dipanggil syair, dipanggil itu gini. Pantun adalah belakang dia sama gini. Apa benda? Matan cerita tu aja. Engkau cerita sampai melarat sampai ke apa ni, sampai ke syair, kenapa? Tu hasyiah. Dia. Lepas tu cerita pula banyak keadaan apabila bercakap dalam Melayu ni, dia ada balaghah dia. Dia ada seninya bercakap. Bercakap kadang-kadang tuju untuk orang, cakap kat orang ni tuju untuk orang lain. Macam tu. Ada, padahal tak ada pun dalam matan asal. Asal apa mana ada. Tapi dalam hasyiah tu habis dia cerita. Tentang cerita pasal apa? Pasal cakap dekat orang ni tapi tuju nak bagi kat orang lain. Yang orang panggil marah anak sindir menantu. Keluar habis lah. Inilah kelebihan orang Melayu. Orang Melayu ni pula dia disyarahkan lagi pula. Orang Melayu ni asalnya adalah bangsa gini-gini. Cerita apa benda ni? Asalnya pantun tadi aja. Ni sampai ke cerita Melayu ni asal keturunan mana-mana ni. Tu hasyiah dia. Lepas tu hasyiah tu boleh jadi kitab tebal ni.
Memang dia habis dia, detailkan habis. Kita sekadar syarah cukup lah. Tapi kalau orang boleh sampai ke hasyiah, mantap lah. Mantap sangat. Jadi kalau sekadar macam tu pun kalau salah faham, boleh menyebabkan salah maklumat. Kalau hukum syarak salah faham, ajar sendiri daripada kitab tanpa syarahan, confirm tak faham. Memang confirm tak faham. Sambung lagi. Okey. Dan lagi aku nyatakan barang yang kurang nyatanya. Dan jikalau adalah aku hampa berjana pengetahuannya. Hampa berjana pengetahuannya. Apa? Berjana pengetahuannya. Maksudnya aku ni tak ada ilmu. Boleh tangkap tak bila saya sebut hampa berjana pengetahuan tu, maksud aku tak ada ilmu. Boleh nampak kat mana dia punya seni dia, ayat dia. Berjana pengetahuan. Berjana tu bekas, dalam tu pengetahuan dia. Dia hampa tu maksud tak ada kan. Kosong atau sikit. Tu maksud dia. Hebat orang dulu cakap. Dan lagi yang kering air segala kolam ilmunya. Jangan main orang dulu. Dan lagi kering air segala kolam ilmu. Bukan kolam ilmu dia kering, tak ada dah. Kalau ada pun dah lupa. Kalau ada pun sikit sangat. Mungkin betul lah kot cerita Mak Kilau tu tak, yang dia cakap dia kan bunga-bunga kan, macam ceramah pun ada kali. Kalau tutup mata tu ni ceramah ke apa, ni ke cerita kan. Boleh jadi lah orang cakap gitu kalau tengok pada kitab ni. Fasta'antu billahil fattahil alimil mannanil karim. Maka aku bertolong dengan Tuhan. Maka aku minta tolong dengan Tuhan yang menerangkan hati. Tuhan yang menerangkan hati. Minta tolong Tuhan terangkan hati aku. Nak syarah kitab Sulam ni, nak syarah kitab ulama hebat ni, tolong minta tolong Tuhan yang amat mengetahui. Allah Taala yang amat mengetahui, lagi amat memberi dan banyak pemberiannya. Wa akhadtu fi asbabi syarhi dzalikal kitabi mu'tamidan 'alal karimil wahhab. Dan aku mulai dengan segala asbab bagi menerangkan demikian itu kitab, kemudian daripadaku bersandar kepada Karim Allah yang Maha Karim yang banyak pemberiannya. Aku mulaikan dengan segala asbab bagi menerangkan demikian itu, kitab, kemudian daripadaku bersandar. Sebelumkan kitab, aku ni tak tahu, ya Allah tolonglah aku, dah bersandar pada Allah sepenuhnya, kemudian baru aku nak karang kitab. Okey. Fakana syarhan wafiyan wa mukhtasaran kafiyan wa manhalan safiyan wa litullabihi insyaallahu syafiyan. Maka terjadilah ia keterangan yang sempurna. Kitab lah tu, keterangan, maksud terang lah. Kita asal Sulam dan terangkan, syarahan tadi yang sempurna dan ringkasan yang memadai. Dan ringkasan apa-apa yang ada dalam kitab tu dia ringkaskan, atau bahasa lain pun disyarahkan lah, yang memadai, yang cukup untuk kita faham. Dan pengaliran air ilmu yang jernih. Dan syarahan aku tu betul lah dengan ilmu tadi. Lepas dia minta pada Allah, dan bagi quwwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Tuhan yang amat tinggi lagi amat mulia. La haula wala quwwata, la haula, tidak ada daya aku menolak maksiat, itu maksud la haula, wala quwwata, tidak ada kekuatan aku nak buat kebaikan, illa billah, melainkan dengan Allah yang amat tinggi lagi amat mulia. Sebab tu lepas dia kata aku bersandar Allah, aku mengharapkan pada Allah sepenuh-penuhnya, ilmu aku tak ada, hampa berjana pengetahuanku, dia kata gitu, kering air segala kolam ilmuku. Dia kata pula aku minta tolong kat Tuhan yang mana Tuhan ni menerangkan hati, Tuhan yang amat mengetahui, Tuhan yang amat memberi, Tuhan yang banyak pemberiannya. Kemudian aku mulakan juga kitab ni selepas aku bersandar kepada Tuhanku, katanya.
kan aku buat syarahan-syarahan tentang kitab sulam tadi tu. Betul? La haula wala quwwata. Cantik kan? Tidak ada daya aku nak tolak maksiat, nak tolak kebodohan, kesalahan apa, tak ada daya aku nak tolak. Wala quwwata, tak ada kekuatan aku nak buat baik. Betul, la haula, tidak ada daya nak tolak maksiat, tolak yang jahat. Tak ada daya, la haula. Wala quwwata, tak ada kekuatan nak buat baik. Itu beza. Illa billah, melainkan dengan Tuhan Allah. Wa sammaituhu kifayatal muhtadi, dan aku namakan dia kifayatul muhtadi. Tak mau keluar suara dah ni. Bi syarhi sulamil mubtadi. Dia sulamul mubtadi ni, kalau yang rumi sulamil mubtadi tu sebab ada kat depan tu haraf jar apa lah, bab nahwu tu, jadi maka dia tukar sulamil mubtadi. Sebenarnya sulamul mubtadi sebab ada ba kan, haraf jar kan. Jadi sulamil mubtadi, dan aku namakan dia kifayah al muhtadi, bagi menerangkan cahaya sulam mubtadi. Okey. Lepas tu dia doakan Allahumma umma naf'ahu wa a'zim fil qulubi waq'ahu waj'alhu khalisan ladaika wa zulfatan ilaika. Hai Tuhanku, liputikan pergunaannya. Wahai Tuhanku, liputikan kitab Kifayatul Muhtadi ni ya Allah. Aku mintakan bagi orang duk baca secara tersebar viral lah. Tukarlah bahasa moden sikit. Hai Tuhanku, kau viralkanlah, liputikanlah penggunaannya, dan membesarkan pada segala hati tempatnya. Bagilah orang berbesar hati nak mengaji kita ni, dan menjadikan dia khalingan bagiku kepada engkau. Dan itu adalah, kitab ini adalah sebagai aku nak mendekatkan diri padamu ya Allah. Sebab tu kalau boleh karang kitab boleh tak? Karang 2-3 kitab sebelum mati ni karang. Sebab kita tengoklah, antara taqarrub ila Allah adalah karang kitab, dan ikhlaskan lillahi ta'ala. Orang baca kitab tu kita dah mati pun, antara 3 perkara yang walaupun dah mati pahala tetap jalan juga. Ilmu yang dimanfaatkan, antara nak cara ilmu dimanfaatkan sama ada mengajar atau karang kitab. Cubalah karang kitab. Jadi dikatakan sini liputikan penggunaannya. Tapi kalau kita tengok kitab kifayah ni, liputi tak? Dari kat Malaysia ni ada pengesan tak? Yang rasa ada 2-3 orang je kan, yang ada kelas di masjid surau tu adalah yang kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok pun daripada YouTube, Facebook je. Takkan nak cek sesuatu. Tapi kalau tengok YouTube dan Facebook ni, tak semacam kitab musalli kan, tak semacam kitab tu, sebab kitab dia tebal. Tapi dia itulah. Tapi kalau nak kira, walaupun 150 tahun telah berlalu, 150 kira dia ke 100 lebih, tetap orang baca sampai sekarang. Berkat kitab ni, berkat dia kata minta liputikan penggunaannya dan membesarkan pada segala hati tempatnya. Mudah-mudahan dekat hati kita. Awak habis dah. Barulah masuk. Kena berhenti dah ni, suara tak nak keluar. Ni kata musannif rahimahullah ta'ala. Ini yang biasa kalau kita ngaji kitab, mesti ada. Kalau ngaji kitab turus kan, mana-mana guru pun sama lah. Kadang muallif, satu lagi musannif. Kita ambil musannif lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Qala tu kata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Mudah-mudahan ada manfaat baginya, bagi ilmunya. Darain, pada darain, dua lah kan, yanun kat belakang, maknanya 2 lah. Darain, fid darain, apa yanun kat belakang, dar
makmur. Makmur tu apa? Makmur lah. Dar apa? Darul Ihsan. Darussalam. Darussalam mana? Brunei dengan Patani dulu lah. Patani Darussalam. Darul Ihsan. Darul Khusus. Darul Johor, darul apa? Darul Ta'zim. Darul Iman. Darul Naim. Darul Naim. Tak apalah yang tu, nak terdar tu apa? Nak negeri sendiri pun tak tahu benda. Dar tu kediaman. Kata rumah kecil sangat, kediaman. Tempat duduk boleh juga. Darain, dua tempat duduk, iaitu dunia dan akhirat, surga. Kita doa tu lah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi fid darain. Darain, dar. Ini apa ni? Kata musannif rahimahullahu taala. Bismillah. Masuk kat situ, berhenti kat situ. Tangguh dulu. Setahiyat tasbih kafarah dan subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr al-insan الذين آمنوا وعملوا الصالحات sabr. Assalamualaikum